Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupigo. Terlalu banyak kisah yang sudah kita kongsikan di Kupi-Kupigo. Seram, pelik, ganjil. Apa kata, mengikut tema bulan ini, bulan yang mulia ni, kita kongsikan pula kisah di dalam Al-Quran dan hadis. Ini adalah kisah tentang kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hukuman mereka. Kisah ini menarik bukan sahaja untuk mereka yang beragama Islam, tapi juga untuk mereka yang bukan beragama Islam. Dengan itu, perkongsian kita pada hari ini ialah 5 kaum yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala dan hukuman mereka. 5. Banjir besar kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah Nabi ketiga selepas Nabi Adam dan Nabi Idris. Antara yang menarik tentang Nabi Nuh ialah umurnya yang sangat panjang, sekitar 950 tahun. Manusia pada zaman Nabi Nuh menyembah patung dan berhala sebab percaya yang patung-patung ini mempunyai kuasa. Nabi Nuh cuba untuk menyebarkan agama Allah dengan lemah lembut tetapi tegas. Dia cuba menyentuh hati mereka untuk kembali ke jalan yang benar, meninggalkan amalan syirik. Tapi malang sekali, walaupun berdakwah untuk ratusan tahun, pengikutnya hanya kurang dari 100 orang dan kebanyakannya datang dari golongan bawahan. Malah Nabi Nuh dihina dan dicaci, seperti firman Allah surah Hud ayat 27, di mana mereka menuduh Nabi Nuh sebagai pendusta. Bayangkan, setiap kali Nabi Nuh cuba berdakwah, mereka akan menutup telinga dengan jari ataupun menutup muka. Kecewa dengan kaumnya sendiri, Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan bencana, menghapuskan kesemua umatnya kecuali yang beriman. Ini ada diriwayatkan di dalam Al-Quran di dalam surah Nuh ayat 26 sehingga 27. Maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat bahtera yang sangat besar. Ini diriwayatkan di surah Hud ayat 37. Nabi Nuh dan umatnya mengambil masa 60 tahun untuk membina bahtera tersebut. Bila siap, maka turunlah hujan selebat-lebatnya dari muka bumi. Air pula memancut keluar dari tanah, menyebabkan banjir dan ribut taufan yang sangat dahsyat, membentuk ombak sebesar gunung ganang. Bila banjir besar reda, tinggallah umat Nabi Nuh di muka bumi, sebelum mereka menjelajah bumi, mengembangkan umat manusia kita pada hari ini. 4. Kota yang diterbalikkan kaum Nabi Lut, Sadum dan Gamurah. Nabi Lut alaihissalam, Nabi ketujuh di kalangan 25 Nabi. Baginda diutuskan di sebuah tempat yang dikenali sebagai kota Sadum dan Gamurah. Di kalangan penduduk di sini, maksiat berleluasa, terutamanya hubungan sejenis. Mereka digambarkan di dalam Al-Quran sebagai golongan yang bengis maksiat dan banyak melakukan kemungkaran seperti merompak dan mencuri. Kalau ada jejaka tampan datang, ia akan menjadi rebutan. Begitu juga dengan wanita yang cantik. Nabi Lut cuba untuk berdakwah, mengajak mereka meninggalkan perbuatan jijik mereka, tetapi dia gagal. Malah baginda diugut untuk dihalau. Sehinggalah suatu hari ada 3 orang jejaka tampan dan berbadan sasa datang ke rumah Nabi Lut meminta perlindungan. Mereka takut diapa-apakan oleh penduduk sekeliling. Nabi Lut pun menyuruh mereka bertiga masuk dan melindungi mereka, sementara memesan kepada isteri dan 2 orang anak perempuannya supaya jangan memberitahu kehadiran 3 lelaki tadi kepada sesiapa pun. Walaupun begitu, isteri Nabi Lut melanggar arahannya. Dia memberitahu penduduk di sekitar Sadum. Berpusu-pusulah penduduk Sadum yang gila maksiat ke rumah Nabi Lut dan memaksa supaya 3 pemuda tampan tadi keluar. Nabi Lut cuba menghalang mereka, tetapi mereka tetap berkeras. Kata mereka akan masuk secara paksa kalau Nabi Lut tidak menuruti kemahuan mereka. Semasa menahan pintu dari dipecahkan, Nabi Lut berkata, "Aku tidak mempunyai senjata ataupun kekuatan untuk menahan kekerasan mereka." Mendengar rintihan Nabi Lut, 3 pemuda tadi kemudian berkata, mereka sebenarnya bukan manusia, tetapi malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk menghukum golongan-golongan ini. Mereka meminta Nabi Lut membuka pintu yang dia tahan tadi dan menyuruh
penduduk-penduduk yang merusuh untuk masuk ke dalam rumah. Sejurus masuk ke dalam, orang-orang ini dibutakan mata mereka. Maka menjeritlah mereka beramai-ramai kebingungan. Sementara itu, malaikat-malaikat tadi mengarahkan Nabi Lut dan keluarganya untuk keluar dari kota tersebut tanpa menoleh ke belakang. Semasa di dalam perjalanan keluar, isteri Nabi Lut melihat ke belakang seakan ingin tahu apa yang akan terjadi dengan kota Sadum, menyebabkan dia tertinggal di belakang. Setelah Nabi Lut dan 2 anak perempuannya berada di luar kota, terumbang-ambinglah seluruh kota Sadum dan Gamora. Angin bertiup kencang, hujan, ribut petir dan batu berterbangan. Kota Sadum diterbalikkan. Hujan batu dengan tanah yang terbakar menghentam kawasan kota. Dihapuskanlah kaum Nabi Lut akibat dari sifat keji dan songsang mereka. Begitu juga dengan isteri Nabi Lut yang mengkhianati dan tertinggal tadi. Ini diriwayatkan di surah Hud ayat 82 dan ayat 83. 3. Angin dahsyat kaum Nabi Hud, kaum Ad. Ini pula ialah kisah Nabi Hud, Nabi keempat selepas Nabi Nuh. Dia diutuskan di kalangan kaum Ad. Berbeza dengan kaum lain di dalam senarai ini, kaum Ad dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaan dan kemajuan. Bandar mereka mempunyai bangunan yang tinggi dan ekonomi mereka sangat maju pada waktu itu. Kelebihan inilah yang membuatkan mereka lupa diri, angkuh, tamak dan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga mengamalkan syirik dengan menyembah berhala. Dengan itu, Nabi Hud dihantar untuk berdakwah dan kembali ke jalan yang diredai Allah. Tapi mereka berdegil sehingga memanggil Nabi Hud gila. Tapi Nabi Hud tetap sabar dan menjalankan perintah Allah untuk menyelamatkan kaum ini. Namun begitu, dari hari ke hari kaum ini menjadi semakin angkuh. Maka dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan bencana dalam bentuk kemarau yang dahsyat, mengeringkan tanaman mereka. Ini secara langsung membuatkan bekalan makanan mereka terputus. Nabi Hud menggesa semua orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bencana itu dapat diberhentikan. Mereka bukan sahaja menolak dengan angkuh, malah memperlekehkan Nabi Hud dan ajaran Allah. Tidak beberapa lama selepas itu, datang kepulan awan hitam dan dengan sombongnya mereka berkata, "Lihatlah, itulah awan yang akan mendatangkan hujan." Nabi Hud berkata, "Itu bukannya hujan, itu adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala." Menyangka yang awan tersebut akan menurunkan hujan untuk tanaman mereka, mereka salah sama sekali bila ia membawa ribut petir dan angin kencang selama 8 hari 7 malam. Angin kencang ini meratakan bukit dan gunung yang ada, membunuh kaum Ad yang mungkar seperti yang diriwayatkan di dalam surah Al-Haqqah ayat 6. Mayat mereka yang bergelimpangan pula ditutup oleh pasir. Hanya pengikut Nabi Lut sahaja yang terselamat, sementara yang lain terkubur disebabkan sifat mereka yang angkuh. 2. Panas yang luar biasa kaum Nabi Syuaib, kaum Madian. Nabi Syuaib ialah Nabi ke-13 di antara 25 Nabi. Baginda diutuskan di kalangan umatnya sendiri yang dikenali sebagai kaum Madian yang tinggal di padang pasir. Di kalangan umatnya banyak kemungkaran yang berlaku, penipuan di dalam perhubungan, timbangan dikurangkan atau dilebihkan di dalam perdagangan, maksiat berleluasa. Ketidakadilan inilah membuatkan orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ini sudah terpahat di dalam budaya masyarakat mereka. Maka dengan itu Nabi Syuaib cuba untuk membantu umatnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia bukan sahaja dihina dan dicaci, malah diugut untuk dihalau. Nabi Syuaib dan pengikutnya dipaksa untuk meninggalkan kepercayaan mereka dan memeluk agama kaum ini. Kecewa dengan sikap kaumnya, dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan peringatan kepada umatnya tentang azab api neraka. Maka dengan itu diturunkanlah hawa yang sangat panas, membuatkan mereka merasa haus yang sangat dahsyat. Hawa itu juga membakar kulit mereka. Berlarianlah kaum Nabi Syuaib ini kepanasan. Kemudian awan hitam dihantar. Mereka yang kepanasan tadi berkumpul di bawah awan hitam ini menyangka yang hujan akan turun. Mereka salah sama sekali bila yang keluar dari awan itu ialah percikan api, diikuti dengan bunyi guru dan kilat yang menggerunkan.
Pada masa yang sama, gempa bumi melanda seluruh kota, membunuh mereka satu persatu, kecuali Nabi Syuaib dan pengikutnya. Ini seperti diriwayatkan di surah Al-A'raf ayat 91 dan 92. 1. Menjadi kera umat Nabi Musa, kaum Ashab Al-Sab. Ini ialah kisah yang berlaku kepada kaum Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi dan Nabi ke-14 di kalangan 25 Nabi. Kaum ini dikenali sebagai kaum Ashab Al-Sab ataupun Bani Israel atau dikenali sebagai kaum Yahudi. Mereka tinggal di kota Elat di persisiran Laut Merah. Diriwayatkan di surah An-Nahl ayat 124. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk beribadat pada hari Sabtu. Padahal pada asalnya mereka diperintahkan untuk beribadat pada hari Jumaat, tetapi mereka meminta dari Nabi Musa untuk dipindahkan hari tersebut kepada hari Sabtu. Nabi Musa alaihissalam yang sayangkan umatnya meminta dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ia diperkenankan. Dengan itu, pada hari Sabtu adalah hari untuk beribadat di mana mereka dilarang untuk melakukan aktiviti yang lain selain fokus untuk beribadat. Namun begitu, pada hari Sabtu juga banyak ikan-ikan yang timbul di lautan. Ini adalah sebagai satu dugaan dari Allah kepada kaum-kaum ini. Bila melihat ikan-ikan yang timbul ini, mereka pun meninggalkan ibadat, pergi ke pantai dan menangkap ikan. Ini menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hukuman, mereka dijadikan kera seperti yang diriwayatkan di surah Al-Baqarah ayat 65 dan surah Al-A'raf ayat 166. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Macam saya cakap tadi, perkongsian ini mengikut tema kita bulan ni, bulan baik, bulan Ramadan. Kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like dan share. Kupi-Kupi Go adalah sebuah channel di mana kami membawa anda mengembara dengan melihat fakta dan juga kisah menarik dari seluruh dunia. Jadi pastikan anda subscribe, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan mesej setiap kali kami memuat naik video. Like kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go menarik setiap hari.